Bismillah. 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 Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatal muslimin kafatan 'amma. Khususan al-Imam Ibn Allah al-Hamdulillah wa syafi'i wa sallallahu asyhadu an la ilaha al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini dapat bersama-sama kita hadir awal ke rumah Allah untuk menanti melaksanakan ibadah Jumaat. Mudah-mudahan dengan bulan yang penuh keberkatan, pada hari yang penuh keberkatan ini, Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, iman kita, memberikan kita kekuatan untuk terus istiqamah dengan amalan kebaikan yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan barakah dan mujahadah kita
seluruh kaum muslimin muslimat dan seluruh umat daripada penyakit dan wabak yang tidak kita ingini. Sama ada penyakit zahir maupun penyakit batin, kita mohon Allah menjauhkan kita daripada dua penyakit tersebut. Mungkin kadang-kadang kita lebih sibuk dalam menjaga mengenai penyakit zahir, kadang-kadang sampai terlupa penyakit batin yang lebih merosakkan diri kita, yang boleh menjadikan kita ini jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yazbillah min zalik. Maka dengan itu mudah-mudahan kita dapat sentiasa menjaga rohani dan jasmani kita supaya kita mudah melakukan ibadat dan mudah-mudahan kita diberikan keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah lama kita nyambung balik kita punya sesi perbincangan kita dalam kitab Imam Al-Haddad, dalam tazkirah jemaah kita. Alhamdulillah Allah berikan kita pertemuan dan juga kesempatan untuk kita mendengar kembali nasihat-nasihat daripada Imam Al-Haddad dalam adab dan juga jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada perkara yang sebelum ini telah kita kongsikan dahulu, antara jalan yang paling utama, jalan pertama untuk kita lebih nak mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih lagi pada zaman sekarang, pada keadaan sekarang yang penuh fitnah, musibah dan sebagainya, maka mereka yang dekat dengan Allah, insya-Allah dia akan terselamat. Dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Sunnah, maka insya-Allah dia akan terselamat daripada fitnah dan juga bahaya. Jadi dahulu jalan yang pertama iaitu memperbetulkan taubat, memperbetulkan istighfar, memperbetulkan balik kaedah diri kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila memperbetulkan taubat itu bukan sahaja bertaubat, bahkan hendak memperbetulkan taubat. Sebab kadang-kadang kita tidak nafi mereka ada juga yang mohon ampun dan bertaubat, tapi dia mudah melakukan semula perkara yang dia telah lakukan dahulu daripada dosa atau maksiat. Selalunya kadang-kadang mereka antaranya bab menyesal ataupun sedar. Bila kita ditimpa musibah kebiasaannya, baru kita beringat dengan Tuhan. Setelah kita lalai, setelah kita diselubungi ataupun disibukkan dengan dunia sehingga kita jauh dengan Tuhan, tiba masa Allah timpakan musibah. Di situ kebanyakan manusia kadang-kadang dia teringat Tuhan. Dia bila dia tiba sakit, dia baru ingat kematian, baru dia ingat Allah, aku ni jauh daripada masjid, dah lama tak baca Al-Quran. Dia baru sedar waktu ketika ditimpa musibah. Bila orang yang dia sayang hilang sebagai contoh, dan bila Allah uji dengan kehilangan dan sebagainya, maka perkara itu kadang-kadang menjadi sebab penyesalan kita. Tapi penyesalan yang begitu belum lagi cukup tulen, solid. Makna penyesalan yang bukan sebetulnya. Sebab nanti bila keadaan kembali pulih, keadaan kembali sihat, kan dah lama, kebarangkalian dia boleh ulang semula kerana keburukan yang dia buat, setelah mana dia disibukkan kembali dengan dunia. Sebab tu penyesalan tu pun kerana betul-betul kerana Allah, yang bahawa diri kita ini telah jauh daripada Allah dan takut akan azab ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu syarat taubat itu penting. Antaranya iaitu berazam mesti meninggalkan, berazam tidak lagi mengulang perkara dosa ataupun maksiat, kesalahan yang kita lakukan. Mesti berazam. Dan berazam ini bukan sahaja sekadar kita berazam dengan diri itu, tak. Perlu diusaha dengan
perbuatan diri kita. Kita mencipta keadaan kita sendiri macam mana, kita berkawan dengan orang macam mana, kita duduk di tempat yang macam mana. Ini antara yang membuktikan azam itu. Kalau dia berazam sekalipun, dia baru nak dekatkan diri kepada Allah, nak kembali baik, tapi dia duduk masih ditakut yang lama, duduk bersama kumpulan-kumpulan yang boleh melalaikan dia, duduk di tempat yang dia boleh mengulang balik perkara kesalahan yang dia buat, ataupun duduk pada keadaan-keadaan yang tidak baik, maka keazaman itu pun lama-lama akan pudar juga. Dia akan buat kembali. Sebab tu keazaman perlu dibuktikan dengan usaha dia, supaya dia boleh terus tinggalkan yang dahulu dia buat. Dia perlu cipta keadaan yang baru untuk membantu dia berubah. Sebab tu bukan sekadar azam sahaja. Begitu juga dengan penyesalan. Mana penyesalan itu sebenarnya perlu bersih. Sebab orang kadang orang menyesal sebab bila sesuatu daripada dia telah diambil oleh Tuhan, sehingga dia merasakan musibah. Sebab tu dia rasa menyesal, baru nak mengingat Tuhan. Nanti datang balik nikmat, balik datang balik harta dia, datang balik segala perkara yang dia ingin, takut akan menyebabkan dia ulang semula perkara tersebut. Jadi penyesalan itu mesti betul, kerana kita ni memang berdosa dengan Tuhan. Sebab tu Allah timpakan peringatan pada diri. Memang kerana Allah, maka insya-Allah bila penyesalan itu bersih, maka akan membantu untuk dia tidak mengulangi perkara maksiat ataupun perkara kesalahan yang telah lakukan dahulu. Sebab bila disebut mengenai musibah itu, sebagai ulama sebut, bukanlah bila hilangnya benda yang kita sayang, bukannya hilangnya orang yang kita sayang, itu sebenarnya bukan musibah. Musibah kepada hamba Allah itu bila hilang daripada dia ataupun ada pada diri dia perkara-perkara yang menghalang untuk dia mendapat pahala dan redha Allah. Itu baru musibah sebenarnya bagi diri kita, bila ada perkara yang menghalang untuk kita mendapat keredaan dan pahala di sisi Allah. Kadang-kadang apa antaranya, iaitu nikmat dunia. Perkara-perkara kesibukan dalam mencari dunia kadang-kadang menjadi penghalang untuk kita mendapat redha Allah. Itu sebenarnya musibah terbesar bagi diri kita. Sebab tu perlu kita sentiasa berwaspada dan berjaga. Bila melakukan kesilapan dan kesalahan, maka bertaubatlah dengan sebetul-betulnya. Dan yang ketiga itu mesti dia bertaubat, beristighfar, melaksanakan solat taubat dan sebagainya. Mohon ampun dengan Allah bersungguh-sungguh. Dan sekiranya ianya berkaitan dengan hak manusia, tak cukup dengan 3 syarat tadi. Dia perlu untuk mohon maaf dengan manusia ataupun orang yang dia buat salah. Perlu untuk dia mengembalikan hak orang yang dia telah zalimi dan sebagainya. Baru taubat itu akan diterima di sisi Allah. Kalau dia minta maaf tapi dia tak minta maaf dengan Tuhan, bertaubat tapi dia tidak minta maaf pun pada manusia yang dia buat jahat tadi. Kadang-kadang kerana ego dia, rasa malu, rasa segan atau dan sebagainya, ego yang ada dalam diri, dia tak nak minta ampun. Maka belum cukup taubat itu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dahulu kita mengingatkan kembali tentang nasihat Imam Haddad yang sebelum ini. Kemudian yang seterusnya, mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala perlulah bersungguh-sungguh menjaga hatinya daripada penyakit was-was. Penyakit was-was lagi-lagi dalam ibadah. Kadang-kadang sembahyang pun was-was, ambil wuduk pun was-was, ibadah dan sebagainya. Penyakit was-was ni ada sebab kita jahil, sebab kita tak betul-betul menuntut ilmu dengan cara yang betul. Sebab tak ada ilmu, jadi menyebabkan dia akan was-was. Ataupun dia mengambil ilmu tapi dengan ilmu yang tak betul. Ilmu yang tak betul pun boleh berlaku was-was. Sebab tu saya dahulu pernah
masa belajar ada sekumpulan kawan-kawan kami yang lain, mungkin dia salah guru. Bila dia salah guru, dia belajar tu kadang kita kesian. Tak tahulah was-was ke penyakit apa, penyakit hati ke. Bila sembahyang tu kadang banyak kali dia berulang. Dah sembahyang tadi, dia sembahyang lagi. Bukan kata sembahyang je, basuh baju pun banyak kali. Baju yang sama dah basuh, nanti dia basuh sekali lagi, dia basuh sekali lagi. Kan dia punya tak tahulah, punya was-was. Dia kata dia tak yakin bersih baju dia basuh tadi. Padahal baru basuh. Dia salah guru. Tapi bila kita berbincang, dia memang akan bertelagah. Sembahyang pun banyak kali, kan? Sembahyang fardu tu banyak kali, 2-3 kali. Jadi kita kata salah ikut guru. Memanglah kita yakin, kan? Memang kita pasti sembahyang fardu kita itu ada kekurangan, khusyuknya, bacaannya, perbuatannya, memang akan ada kekurangan. Selagi mana kita masih sah solat tersebut kita jaga, jadi tak perlu ulang lah, kan? Tak perlu ulang. Kalau dah mana dah cukup syarat rukun yang zahir itu, yang fardu yang rukun itu kita jaga, kemudian memang insya-Allah sah, kita yakin ia sah. Cuma dia dalam hal perbuatan sunat mungkin terkurang, dalam hal khusyuk terkurang dan sebagainya. Jadi kita menampung kembali dengan melaksanakan yang sunat. Bukan maknanya berulang lagi sembahyang fardu tersebut. Jadi tampung kekurangan itu dengan sembahyang sunat. Perkara ini jelas dalam hadis. Sembahyang sunat ba'diyah, insya-Allah dia akan menutupkan balik kekurangan-kekurangan dalam sembahyang fardu. Jadi rugilah mereka yang tak sembahyang sunat. Sebab nanti sembahyang fardu dia nampak kecacatan. Nampak lubang tu. Jadi mereka yang buat sembahyang sunat yang sempurna, insya-Allah dia akan tutup lubang-lubang kecacatan dalam sembahyang fardu, sehingga sembahyang fardu itu jadi sempurna. Baru Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat amalan-amalan yang lain. Siapa sebut ni? Nabi SAW sendiri sebut dalam hadis. Kalau sembahyang fardu itu tak sempurna, dan kita memang yakin tak cukup sempurna, kemudian sembahyang sunat pun tak ada, angkat kaki jalan, jadi dalam keadaan kosong, kita bimbang Allah tak lihat amalan yang lain. Jadi itu kadang-kadang bila waswas ni datang, sebab antaranya bila dia jahil, bila dia tak belajar ilmu dengan betul, dalam satu kali dia akan ada waswas. Dalam bab niat contoh, kan, dia tak tahu apa yang wajib dalam niat, apa yang dikatakan niat itu, dia tak belajar secara betul dengan guru dalam kelakon doa yang semula. Akhirnya menyebabkan dia itu yang takbir 3-4 kali tu, kan, usalli dia dah banyak kali, kan? Kadang baca Al-Fatihah banyak kali, kan? Sebab ilmu yang betul dia tak belajar. Ini jadi berjari. Sebab tu kita kena menjaga hati. Ini belum lagi dalam was-was sebab lain tentang Tuhan pun ada juga. Was-was tentang Allah masih ada lagi, kan? Masih lagi petikai tentang takdir dan sebagainya, was-was lagi. Jadi sebab dia tak mempelajari ilmu dengan cara yang betul. Kemudian berjaga-jaga juga dengan angan-angan. Berangan-angan ni penyakit manusia yang menyebabkan mereka ini akan menangguh dalam melakukan ibadat. Maknanya dia, bahkan Imam Al-Haddad sebut dalam kitab yang lain, berangan-angan ini salah satu daripada perkara yang boleh menghalang seseorang itu melakukan ketaatan. Sebab dia berasa dia akan hidup lama lagi, tahun depan boleh, esok boleh. Ada duit, datang kemampuan, tak. Allah dah beri rezeki lebih, tapi tak nak juga berkorban. Sebagai contoh, kan, kita baru lepas, tak apalah, tahun depan lah, insya-Allah tahun depan saya masuk. Sedangkan dah ada bahagian Allah beri peluang untuk dia berkorban ini. Soalan dia, adakah kita yakin kita akan bertemu dengan raya haji tahun depan? Tahun depan ni, bukan kata tahun depan, esok pun kita tak yakin kita ada lagi ke tidak, kan? Pun kita tak yakin kita sempat sembahyang Jumaat sampai habis ke tidak, kan? Jadi
Bila adanya angan-angan begini yang dia rasa dia akan hidup lama, nantilah taubat, nanti dah tua dia boleh bertaubat. Sebagai contoh, berangan-angan, maka penyakit ini boleh menyebabkan dia tidak melakukan ketaatan ataupun dia menangguh dalam melakukan ketaatan. Sebab tu Imam Al-Haddad sebut, berhati-hati kita ni daripada berangan-angan. Jadi bila Allah dah campakkan kesedaran, dah campakkan hidayah, kita dah ada kemampuan dalam melakukan perkara tersebut, maka cepat-cepat kita buat. Jangan tangguh-tangguh, kerana tangguh itu daripada syaitan. Termasuk dengan lintasan yang meragukan. Ini penyakit-penyakit hati yang boleh menyebabkan ibadah tidak sempurna, boleh menyebabkan kita tidak melakukan ketaatan. Perlu dibina di pintu hati itu sebuah benteng al-muraqabah. Al-muraqabah ini dia merasa diri diawasi Tuhan. Bukan semua di kalangan manusia ini boleh merasa. Kita merasa diawasi. Kalau mereka dalam hati itu ada kadang-kadang bila seorang-seorang Allah nampak ni apa yang aku lakukan ni, mana dia rasa diri diawasi. Ini antara orang yang iman dia tinggi lah. Kita mungkin orang ramai, kita kadang bukan kita tak buat perkara tersebut pun bukan sebab kita rasa Allah mengawasi, tapi sebab ada orang sekeliling, jadi kita tak buat perkara tersebut segan, malu. Lagi orang keliling itu orang yang kita kenal. Tapi kalau seorang-seorang ataupun tempat yang orang tak kenal kita, kadang-kadang masa itu kita nak lihat iman kita. Jadi mereka yang sentiasa merasa diawasi oleh Tuhan, ini golongan yang hebat, yang mendindingi penyakit-penyakit itu, rasa diawasi. Sebab tu kita cuba tanamkan dalam diri kita muraqabah. Seperti dalam hadis Nabi, kan? Anta'budallah ka'annaka tarah. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, ka'annaka tarah. Seperti kita melihat Allah Subhanahu. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kalaupun kamu tidak boleh merasai melihat Tuhan ataupun adanya Tuhan, maka kita yakin Allah melihat kita. Jadi yang pertama itu ibadah adalah kamu seperti mana kamu melihat Allah, itu musyahadah. Panggil ulama sebut musyahadah. Dia merasakan berdialog dengan Tuhan ketika dia ibadah. Ini golongan yang tinggi sedikit lah kedudukan dia. Kalau dia sembahyang tu, dia seronok seolah-olah sedang berdialog dengan Tuhan. Dia sedang berbual-bual dengan Tuhan. Apa-apa ibadah, kalau dia baca Al-Quran tu seolah-olah dia sedang berinteraksi dengan Tuhan. Itu, ini musyahadah. Yang kedua yang rendah sikit, muraqabah. Yang kalau kamu tak nampak Tuhan, tapi yakin Tuhan akan nampak kamu. Ini kita rasa muraqabah tadi tu, rasa diawasi. Jadi ini makam ihsan yang disebutkan, makam yang tinggi dalam ibadah. Makam yang paling tinggi dalam ibadah bila ada kedua-dua makam yang kita cuba nak usaha. Nabi telah sebut dalam hadis 40 tentang dua perkara tadi. Seandainya penyakit-penyakit itu menembusi dinding jiwa insan, penyakit was-was, angan-angan, ragu-ragu dan sebagainya masuk dalam diri kita, maka akan rosaklah ia dan lebih sulitlah pula untuk memulihkannya. Payah. Kalau orang dah ada penyakit was-was ni, nak baikkan balik. Sebab tu hukum orang sembahyang, hukum yang was-was, dia berbeza dengan mereka yang lain, yang uzur yang lain, terlupa ke, kan, ragu-ragu ke, itu lain. Kan syak antaranya. Itu dikira keuzuran dalam ibadah. Tapi was-was ni dia tak masuk dalam keuzuran. Sebab satu penyakit yang bahaya. Cuma dia diberikan kemaafan mereka yang memang dah tabiat dia tak boleh nak dihilangkan dalam diri dia penyakit was-was. Baru kita kata uzur. Memang dah susahlah nak hilangkan. Tapi kalau boleh hilangkan dengan ilmu, kan, sebab dia tak tahu dan sebagainya hilang,
maka itu dia kena hilangkan, kena berilmu. Mestilah bersungguh-sungguh memeliharanya sebagai tempat pandangan Allah, iaitu hati tadi. Janganlah sampai ia menjadi cenderung kepada syahwat dunia, seumpama penyakit dengki, khianat, penipuan dan buruk sangka terhadap sesama muslim. Satu perkara lagi yang perlu kita jaga, iaitu cintakan dunia. Cintakan dunia. Sebab tu ulama sebut, bila ada penyakit cintakan dunia ni, dia akan boleh menyebabkan perkara lain akan berlaku daripada diri kita, iaitu kita dengan manusia yang lain. Iaitu akan berlaku, yang pertama, takabur. Bila cintakan dunia, apa maksud dunia? Imam Syafi'i sebut apa? Dunia ini apa-apa sahaja yang boleh menjauhkan kita daripada Tuhan. Itu dunia. Apa-apa sahaja yang boleh melalaikan kita daripada Tuhan, itu dunia. Bukan maknanya dunia yang kita nampak saja, takkan? Duit, harta, rumah, pangkat, apa-apa saja yang boleh melalaikan kita daripada Tuhan, itu dunia. Jadi bila dia sibuk mencintakan dunia, maka akan datang keburukan yang lain seperti mana disebut tadi, kan, khianat, penipuan. Bahkan disebut yang pertama, akan wujudnya takabur dalam diri. Bila dia dapat dunia ni, bila dia sibuk dengan dunia, akan wujud rasa takabur. Bila lagi dunia dah didapat, dia akan merasa besar diri dia berbanding dengan manusia yang lain, dan di situ akan menyebabkan dia menghina manusia yang lain bila ada dia takabur. Kemudian yang kedua, bila adanya dia mencintakan dunia itu, iaitu wujud permusuhan, hasad dengki akan wujud. Bila semua manusia ataupun kita dia cinta kepada dunia, jadi akan wujud permusuhan, akan wujud hasad dengki sesama manusia. Walaupun dalam hal agama, tapi didasari dengan cinta dunia, kita tak nafikan. Sebab tu ulama sebut, kalau iblis dan syaitan itu masuk dalam diri manusia melalui dunia ataupun melalui maksiat, maka itu perkara jelas, boleh nampak. Tapi kalau iblis dan syaitan itu masuk dalam diri manusia melalui agama, itu satu perkara yang bahaya. Melalui agama boleh masuk. Kadang-kadang memang orang kita nampak elok, kita rasa ibadah kita dah buat banyak ibadah, macam-macam ilmu kita belajar dan sebagainya, tak nampak. Sehingga kadang-kadang iblis sebenarnya dah ada dalam diri kita, merosakkan apa saja yang kita lakukan tadi. Kadang-kadang wujud bila rasa lebih mulia daripada manusia yang lain, lebih alim daripada manusia yang lain, lebih banyak beribadah kepada manusia yang lain. Ini wujud melalui agama, kan? Ini sedikit demi sedikit boleh merosakkan, menghapuskan amalan kita. Itu bahaya lagi, bahaya kita tak nampak, kan? Kalau jelas maksiat lain tu boleh nampak, kan? Dia ngompak ke, zina ke dan sebagainya, tak semayang ke, itu jelas boleh nampak. Tapi ni orang nak ibadat dah, dah beragama dah, tapi punya ada juga kekotoran yang sedikit demi sedikit menghapuskan amalan. Ini yang bahaya, yang kita perlu jaga. Sebab tu penyakit-penyakit cintakan dunia ni, kena riak dan sebagainya, perlu dijaga supaya tidak wujudnya keburukan yang lain. Itu antaranya takabur, menghina manusia, berhasad dengki, penipuan dan sebagainya, buruk sangka. Ini bila cinta dunia akan berlaku penyakit-penyakit yang lain. Harus sentiasa menjadi penasihat kepada mereka, bersikap penyayang, pengasih dan menganggap mereka sentiasa dalam kebaikan. Kasihanilah mereka seperti mengasihani diri sendiri, serta tanamlah perasaan benci terhadap keburukan yang menimpa mereka, seperti bencinya kita jika menimpa diri kita sendiri. Ini Imam Haddad mempesan kepada kita bagaimana kita berjumpa dengan mereka yang berpenyakit ini. Ini di mana Muslim dengan Muslim yang lain tanggungjawab.
Man ra'a minkum munkaran, antara siapa yang nampak mungkar terhadap manusia yang lain, maka dia kena. Bahkan dalam hadis yang Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seorang bila dia mencintai saudara dia yang lain. Li akhi itu maknanya apa? Apa-apa yang ada pada diri saudara itu. Kalau kita suka diri kita diberikan kelebihan-kelebihan tertentu, kan? Nikmat, harta, kedudukan, kita suka tak? Kita suka, kan? Kehancuran, kan? Kehilangan dan sebagainya kita tak suka. Begitulah yang dimaksudkan perkataan li akhi itu tadi. Maka begitulah kita terhadap kawan kita yang lain, kita suka juga dia diberikan kedudukan. Kita suka juga kepada dia bila dia diberikan kebaikan dan kelebihan. Kalau dia diberikan benda yang tidak baik ke atas kawan kita pun kita tak suka juga. Sebab tu bila kita nampak kawan kita rasa dia ada masalah dari segi agama dia sebagai contoh, kan? Jadi kita pun tak nak dia itu berlaku pada diri kita. Jadi sebab tu perlu untuk saling menasihati. Saling nasihat. Bukan kita kata, taklah dia yang tak nak semayang, kan? Contoh, kan? Biarlah, kan? Kita suka biar. Jadi ini bukan sifat Muslim, bukan sikap Muslim. Bahkan itu adalah hak sama kita untuk menegur, tetapi dengan cara yang baik. Bukan kita kata kita ni hebat, tidak. Tapi kita tak nak keburukan tersebut ada dalam diri saudara kita, sahabat kita. Sebagaimana kita tak nak perkara itu ada dalam diri kita, kita pun tak nak perkara itu ada di dalam diri kawan kita yang lain. Sebab tu kita saling-saling menasihati. Kalau rasa nampak kawan kita ni dah lama tak datang masjid, apa masalah, kan? Jadi kita sama-sama tengok. Mungkin tanya dah lama tak nampak, kan? Mungkin dia telah disibukkan dengan dunia, jadi ingat-ingatkan, kan? Tentang dia nak mengikut ataupun dia nak sahut nasihat kita, itu urusan Tuhan. Bukan jangan sampai kita, saya dah 2, 3, 4 kali beritahu dia ustaz, tapi dia kerah kepala lah, kan? Degil, kan? Tak nak terima dah, biarlah, kan? Kita terus putus asa, terus dah tak nak nasihat lagi, tak nak tegur. Kadang ada orang dia tak nak tegur sebab apa? Sebab dia takut kawan dia tu kecil hati. Pun ada juga. Tak naklah nanti kan dia kecil hati pula, kan tak berkawan pula lepas ni, tak nampak. Jadi sampai bila-bila tak tegur. Kita tak tegur dia, dah azan kan? Sampai bila-bila tak nasihat sebab segan. Jadi ini berkawan bukan dasar Islam sebenarnya. Tak termasuk dalam hadis tadi. Kalau betul-betul dia kerana Tuhan, maka apa yang buruk terhadap kawan itu dia akan cepat-cepat juga dia akan tolong kawan dia. Begitulah kita sesama Muslim yang lain. Perlu kita sentiasa jaga. Itu antara. Jangan sampai kita biarkan dia dalam keadaan terus. Tentang urusan hidayah, kita doa mudah-mudahan Allah terima, Allah bukakan hati dia. Sebab tu Allah sebut Allah. Tapi hidayah bukan milik Rasulullah, bukan milik Nabi. Hidayah itu milik Tuhan, milik Allah. Sebab tu kita kata tugas kita adalah sampaikan doa kepada Allah dan Allah sampaikan hidayah. Itu bagaimana hak kita sama muslimnya yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita sambung lagi perbincangan ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Apabila itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan silap itu daripada saya sendiri, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita sepanjang kita berada dalam hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha' wa 'amalin la turfa' wa du'a'i la yusma'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.